Baik, kita bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan kita di hari ini. Ada 18 Julai 2021 masih bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1442 Hijrah. Dan alhamdulillah di mana bermulanya pada 15 Julai 2021 yang lalu sambutan Hari Kepeteraan Kepedulian Yang Maha Mulia Berkesri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun dimulai dengan adanya pentas perayaan di keempat-empat daerah, ya Fiza? Ya, betul. Dan juga mengenai dengan perayaan tersebut ya di sini dikaitkanlah dengan sebuah lagu yang telah dicipta seperti yang Auda dengar sebentar tadi, iaitu tajuk lagu tersebut lagu Daulat Raja Sanjungan Rakyat, bertepatanlah dengan keraian yang ada berlangsung pada ketika ini di negara Brunei Darussalam. Jadi penyanyinya tadi ialah merupakan Hana Zuhaina Haji Awang Damit, dan dengan itu berkaitanlah juga dengan wawancara kita ni pada pagi ini, itu mengenai dengan ciptaan dan gubahan lagu rentak Melayu. Jadi rakan kita ni bukan calang-calang orang Dia bukan betul. sahaja membuat package program untuk Rampai Pagi tapi penyanyi juga untuk hari ini. Baik, alhamdulillah jom untuk pagi ini Auda kita bawakan kepada Auda di mana ada satu wawancara ciptaan dan gubahan lagu rentak Melayu yang kita dengarkan tadi. Jua berentak Melayu jarang sekali kita ni dengar di mana penyanyi-penyanyi ataupun pengubah-pengubah lagu menggunakan rentak-rentak Melayu ini dalam nyanyian mereka. Betul. Dan sudah saya tentunya pada hari ini kami bawakan kepada Auda 3 orang narasumber, iaitu pertama penyanyinya tersendiri, juga seterusnya pencipta lirik dan bukan calang-calang orang ni. Mungkin Auda juga pernah mengenali beliau, dan juga bersama kita pencipta dan pengubah lagu. Untuk itu mungkin dapat kita sapa mereka. Boleh, silakan. Saya menyapa. Ya. Okey, Siapa baiklah, mereka? tanpa membuang masa, ada 3 orang tetamu di sini. Kita perkenalkan di sebelah kanan Muammar, iaitu Yang Mulia Muhammad Rimi bin Awang Ahmad selaku pencipta lirik bagi rentak Melayu. Dan juga beliau juga adalah seorang pegawai pelajaran dalam bidang Melayu Islam Beraja di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dan selanjutnya kita bersama dengan Yang Mulia Haji Abu Yazid Haji Awang Damit, pencipta dan pengubah lagu, serta penyanyinya iaitu Yang Mulia Dayang Hana Zuhainah Haji Awang Damit, penyanyi bagi lagu rentak Melayu ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini, Rimi? Alhamdulillah. Sehat ya? Aman, Fiza? Alhamdulillah. Kan start sudah tahu kan start? Ada aura sudah. Biasa sudah. Jadi mungkin ada bis kita ada juga pernah melihat, macam pernah melihat orang ini. Biasa ada tu kalau ada lead bangunan tu ada tu mukanya. Baik, untuk pertemuan kita di hari ini kita ni sentuh sedikit mengenai tentang ciptaan dan gubahan lagu. Terlebih dahulu mungkin baik jom untuk kita tanyakan kepada Tuan Haji Abu Yazid Haji Awang Damit, di mana mungkin dapat mengongsikan sedikit mengapa memilih rentak irama Melayu ini sebagai Penciptaan lagu berkenaan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Pemilihan lagu ini, genre ini memandangkan saya seorang pemuzik tradisi kan. Kira di sana saya mendapati keperluan untuk mencipta lagu-lagu yang berbentuk Melayu lah. Artinya di apply lah peralatan itu, kira digubahkan dalam satu bentuk gubahan. So dipilih rentak Melayu ini pelang. So kalau ini sedikit informasi lah mengenai rentak Melayu. Sama aja seperti dengan rentak muzik yang lain, seperti kita ni ada jazz, rentak rock, rentak pop. Jadi kalau kita ni rentak Melayu, saya bercakap sebagai sajalah, secara general sajalah. Umum ya? Ya, secara umum. Artinya dalam rentak Melayu itu ada 5 jenis rentak. Yang tadi dengar tadi itu ialah inang. Inang ini kalau tadi kira Inggrisnya kira pop lah, Malay punya pop lah. Ada lagi satu, ya temponya slow, kena panggil tadi panggil ballad kan, orang panggil rentak asli. Lagunya mendayu-dayu lah perlahan. Selain daripada itu ada rentak zapin. Rentak zapin diambil daripada kira ada pengaruh Arab sikit lah. Kalau di Brunei kita dipanggil jipin. Seterusnya rentak masri. Rentak masri kalau kita ni mendengar grup Tausyih, ada gandang-gandangannya kan. Artinya ya udah tuh rentak masri tu. Dan last kali diorang panggil rentak joget.
Rentak joget ini merupakan rentak yang upbeat lah. Jadi bermakna kalau rentak Melayu ini adakah ianya berbeza bagi daerah bagi negara Brunei ataupun juga sama dengan negara-negara Memenangkan lain? kita ini satu serumpun kan. Kira kita ini kongsi sebagai bahasa Melayu itu kita ini angkat sebagai bahasa, kita ini berbahasa bahasa Melayu kan. Kalau dari Indonesia, dari Singapura, kita ini share the same medium lah. Masih serumpun. Masih lah. serumpun. Kayaknya pemakaiannya macam kalau dari segi permainan jipin di Brunei, kita ini ada gong, ada canangnya. Ada Kalau sedikit lah ya, ada perubahan. ikutlah di mana yang berada. Ah, Mediumnya tetap sama. Tetap sama, tapi memang ada kelainan. Tetap Ada sama, tapi mengikut memang ada identiti kelainan. sebuah negeri itu. Memang betul. Jadi diteruskan lagi Tuan ya. Itu tadi mengenai dengan rentak irama Melayu. Kalau asas rentak irama Melayuan ni macam mana? Okey, itu yang saya sediakan cakap tadi itu. Kalau basically kalau rentak Melayu ni, ia daripada sekumpulan pemuzik tradisi benar. Artinya kalau tadi dorang panggil Malay Music Ensemble, Malay Traditional Music Ensemble, yang merangkumi daripada 4 orang pemuzik lah tu. Kalau tadi lihat secara fizikalnya, okey, confirm ni dorang main lagu Melayu, lagu asli. Macam mana kereta? Macam kalau tadi melihat sekumpulan tu ada main gong, main guling tangan, ia tu sudah tu. Atau grup guling tangannya. Kalau Tuan Rimi saya tahu dia pemain guling tangan. Saya pernah nampak. Bukan guling tangan macam mana tu? Ada ininya, ada instrumennya. Okey. Gulin tangan ya? Guling tangan. Bukan guling ya? Gulin tangan. Gulin. Selama ini saya menyebut guling tangan. Bukan guling tangan tu. Artinya dalam konteks rentak Melayu ni, Okey. tani boleh lihat macam kalau umpamanya kalau tani terlihat kita ni panggil string quartet lah, example lah. Ada pemain biola 1, biola 2, pemain cello, pemain biola. Tani nampak ni main orkestra ni, main string ni. So kalau rentak Melayu ciri-cirinya ia ada pemain biola. Peranannya sebagai lead lah, ia main melodi. Ya, dari sana diorang mendengar, dari sana tah diorang ikut muzik katu lah. Dia macam jadi lead lah. Jadi lead. Diganti dengan kalau ada penyanyi, dia yang jadi penyanyinya. Jadi lead. Memegang peranan melodi itu. Diikuti dengan akordion. Akordion kira pengiring sajalah. Tapi kalau mau komplit lagi ditambah lagi dengan rebana. Rebana is gendang tangan Okey. yang Melayu punya. Bukan Melayu dengan Dan last kali peralatan ini dah komplit dengan seorang pemain gong. Itu memang ada tu. So kalau terlihat komplit, kira drum main lagu asli lah, lagu tradisi. Boleh menjadi Berpandukan dengan 5 rentak itu lah. ingin juga saya tunggu. Ingin saya tertanya kalau Tuan Haji Abu Yazid sendiri permainan apa yang Kalau saya sendiri bermain akordion penang. akordion. Tapi boleh bermain yang lain. Boleh. Boleh. Baik, Anak Alhamdulillah. seni. Memanglah anak seni memang beliau juga seorang pencipta dan pengubah lagu. Jadi mesti tahu ni apa, pandai juga dengan muzik-muzik yang berlainan. Baik, kita beralih terlebih dahulu ya. Maaf ya Tuan Haji Abu Zaib ya. Kita bersama dengan Awang Muhammad Remy bin Awang Ahmad mungkin dapat mengungsikan penglibatan dalam bidang penulisan lirik ataupun karya syair yang pernah kita mendengarkan macam ni. Kalau melihat penglibatan awal saya lah dalam bidang penulisan karya ini, sebenarnya bermula ketika saya menuntut di Universiti Brunei Darussalam di peringkat sarjana. Jadi dalam itu saya menuntut dalam kursus sarjana kesastraan Melayu. Di sana sebenarnya ia berkaitan dengan kajian yang saya buat untuk semester akhir latihan ilmiah saya yang berkaitan dengan syair. Ya. Jadi syair ini sedikit pengetahuan lah mengenai syair. Syair ini cabang puisi. Jadi kalau kan dikatakan puisi ini ia indong benek. Jadi di bawahnya itu ada anak-anaknya lagi. Ada syair, ada pantun, ada gurindam, ada seloka, diangdangan. Kalau diangdangan kita ni tahu orang Brunei kita ni punya budaya seni. Jadinya yang menjadi titik tolak saya untuk berkarya ni dalam penulisan lirik ni, ia tentu bermula dari kajian saya terhadap karya almarhum Begawan. Kalau saya boleh katakan baginda merupakan pelopor penyair di Raja Brunei dan saya sangat kagumi baginda. Karya-karya baginda penuh dengan pendidikan adab, akhlak, nilai-nilai Islam dan sebagainya. Dan melalui sana tu, melalui kajian saya tu, di sana macam mula minatkan mengarang
karyaan ni, terutama syair lah cuma tu dalam bidang syairan ni Ya. yang berkaitan dengan anulah kenegaraan, kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Dan saya masih ingat karya pertama saya syairan ni bertajuk Madah Buat Belia. Jadi ini karya pertama yang paling saya ingat ni. Syair pendek. Jadi saya boleh pendekkan sebagai syapen syair pendek. Itu karya pertama semasa saya menuntut di anulah universiti itu. Kemudian dari sana baru jadinya makin lama keseronokan minat dalam dia pengarang tu, minat dia membuat itulah membuat syair itu terutama dalam bidang penulisan lirik yang memberikan pendidikan akhlak, kenegaraan, kemasyarakatan dan perayaan Hari Keputeraan dan sebagainya itulah. Baik, mungkin dapat dikongsikan setakat ini berapa banyak karya penulisan yang telah dihasilkan di Karang? Mengira dulu lah. Banyak usul tu. Kalau kan dikira ada dalam 50 lebih karya syair yang telah saya hasilkan. Biasanya saya suka mengarang syairan ni, saya suka mengongsikan dalam sosial media. Misalnya Facebook, Instagram, itu memang kecenderungan saya lah. Jadinya cara saya untuk mendidik masyarakat kita ni itu melalui platform sosial media. Kalau karangan ni kan kanak-kanak kita ni karangan ni lebih suka kepada sosial media ni. Jadinya di sanalah dalam masa yang sama mendidik masyarakat kita ni, generasi berwawasan kita ni supaya sedikit sebanyak sebenarnya memperkenalkan bahawa karya daripada Brunei Darussalam ini juga mampu untuk bersaing dengan negara lain. Dan ada satu karya saya sebenarnya, ini satu karya naratif syair yang panjang lah, yang pernah saya hasilkan dengan bertungkus lumus ni sebenarnya. Ini karya ni saya hasilkan pada tahun 2017 sempena sempena Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan alhamdulillah mendapat penghargaan 10 terbaik, 50 rangkap kesemuanya, alhamdulillah, dengan tajuknya Raja Bestari Terjemah Kotak. Alhamdulillah. Itulah yang paling panjang insya-Allah. Berapa lama dalam pembuatannya? Sebenarnya cabarannya masa 2017 ini, tahun itu juga saya nyorang kan kawin unavailable lah. Saya kan kawin, jadinya singkat sikit rasa masa itulah, macam habis-habis pun idea tu kadang-kadang waktu driving ke Mandu, kadang di mana-mana lah idea tu lah. Kalau ada terus dia dibuat terus hari Karang terus di voice note supaya dia lupa. Alhamdulillah tercapai je lah. Alhamdulillah. Anak seni begitu kreatif. Kalau kita ni belum tentu masa driving terfikir ke ya. Kalau saya sendiri apa akan dibuat, apa akan dimasak, tak ada tu syarat tu. Baik, kita sebenarnya mengejar masa ni. Kita akan mendengarkan nanti sebuah persembahan lagu Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih, insya-Allah akan dihasilkan ataupun dinyanyikan oleh Hana sendiri. Namun sebelum itu kita bersama dengan Dayang Siti Nur Zuhainah binti Haji Awang Damit mengkongsikan sedikit penglibatan dalam persembahan nyanyian lagu-lagu berentak Melayu ini. Kalau mengikut cerita sebenarnya Hana bermula didedahkan dengan apa saja stage performance lah. Bermula masa umur 8 tahun. Bila lama dulu ada Hana panggil Bengkel Kuntum Bersemi. Daripada sana lepas satu masuk bintang kecil, jadi finalis, dia menang pasal muda masih, kanak-kanak masih. Lepas tu tahun hadapannya mencuba lagi sekali, didedahkan dengan lagu-lagu irama world. Irama world. Jadi di sana masuk ke final, dapat tempat ketiga bintang kecil tahun 1994. Daripada sana di masa Damira tu kan ada program-program kanak-kanak kan tu, program kanak-kanak yang dianjurkan oleh RTB sendiri. Jadi Hana kena berikan lagu-lagu joget, joget Maenon. Ingat, mesti tahu. Maenon janganlah merajuk. Lagu tu. Jadi daripada sana kena kena ajarkan macam mengenai dengan patahan-patahan lagu. Penglibatan daripada sana diambil. Ana seorang yang suka belajar, suka explore untuk orang mau memasterkan lah daripada satu genre. And then after that, lepas daripada sana, pelibatan bersama dengan kumpulan keluarga iaitu Gang Samas, and then bersama dengan adik-beradik semua, alhamdulillah selalu didedahkan lagu-lagu rentak Melayu ni dengan bersama dengan satu music ensemble band. Lain-lain kumpulan. Bersama dengan lain-lain kumpulan. Kira tua lah, be it in Brunei dan di luar negeri juga.
So alhamdulillah daripada sana difahami sudah bila mendengar kalau kena bagi anak rentaknya Zipin, jadinya tahu. Anak rentaknya rentak apa rentak Bagaimana, ya? Melayu Delhi, jadinya dapat dibagi lagu dan juga lirik itu tahu sudah ke mana larinya lah. Jadi mungkin ada yang tertanya kenapa Hana menyebut Zipin tadi. Sebetulnya Zipin itu kalau Brunei kan. Jipin sebetulnya. Zapin kalau Malaysia. Itu pun saya pun mendengar tadi masa pertama kali bukannya Zapin kan, rupanya betul Zipin. Saya yang Kalau salah. Jipin kebruneian. Kebruneian. Zipin itu kebruneian. Baik, kita ada mempunyai masa dalam lebih kurang 4 minit ini. Tapi terlebih dahulu, mungkin kita tanyakan kepada Awang Muhammad Rimi sendiri, di mana beliau bukan saja pencipta liriknya, ataupun pengarang syairah, namun juga mempunyai kumpulan muzik sendiri. Mungkin dapat dijelaskan sedikit mengenainya. Seperti anu juga, sebenarnya kami tiga ni dulu, imbang dalam satu kumpulan juga. Kami ini macam mana ni, saling nyorang anu Melengkapi lah. melengkapi. Artinya kumpulan kami itu macam mana? Macam Hana ikut anu lah. Hana dengan anunya kadang-kadang masbok saja ikut juga. Cuma itulah. Ikut peranan masing-masing. Ikut peranan masing-masing. Kadang-kadang yang bila diperlukan seorang pemain guling tangan, bila Rimi nada, Ani masuk. So kami semua memang dapat memain instrumen itu, juga nyanyian. Dan masa ni yang aktif lah saya, kumpulan dengan Ramah Bahtera, kemudian Haji Biazid sendiri yang memimpin mentoring lah. Mau tu macam kalau bermain itu dikurangkan kerja belakang tabir saja lah. Macam masa ni menggrouping grup-grup yang muda, mengajar-ajar kan. Adalah Sri Brunei. dan sebagainya banyak lah. Jadi sebenarnya kalau diikutkan mereka ini sudah ada chemistry yang sendiri, di mana lama sendiri bersama-sama. Jadi kami berbincang pun melalui WhatsApp saja, anda payah berjumpa. Ana, Ani lagu, Ani lirik, so Ana cari sendiri melodi sendiri. Maksudkan baik. Itu antara pengungsian bersama kita di pada pagi ini. Di mana kalau negara Brunei Darussalam, alhamdulillah mereka pencipta lirik, juga pengubah lagu, juga penyanyi ini mereka saling kenal mengenali. Betul. Malah ini lagi memudahkan apa yang ingin dihasilkan oleh mereka. Dan tadi telah pun kita dengarkan sebuah lagu Daulat Raja Sanjungan Rakyat cukup memberi kelainan daripada lagu-lagu yang pernah kita dengarkan bersama. Baik, untuk itu juga kita memberikan ruang sebentar lagi bersama dengan Hana untuk mengongsikan lagu Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patih, dan terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, itu rakan tugas kita ni, di mana Awang Muhammad Rimi Awang Ahmad. Juga kita ucapkan terima kasih kepada Haji Abu Yazid Haji Awang Damit dan juga Hana Zuhainah Haji Awang Damit kerana berkesudian untuk pagi ini. Jadi bagaimana? Nampaknya sampai di situ saja rancangan Rampai Pagi untuk kali ini. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan lagu Dirgahayu ke bawah duli Tuan Patih, dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada ketiga narasumber kita ni. Dan juga terima kasih kepada para penonton kita ni yang terus setia menonton rancangan Rampai Pagi hingga ke akhirnya. InsyaAllah esok dan hari seterusnya akan ada lagi dan dikongsikan maklumat serta info yang berguna untuk habis kita. Jadi terus bersama kami di Rampai Pagi di setiap hari bersama Auda mengongsikan pelbagai informasi dan bahas semasa. Untuk itu Auda, pertemuan kita di hari ini jangan lupa 18 Julai 2021 Masihi 7 Zulhijjah 1442 Hijrah. Carilah ataupun pastikan Auda mengetahui apakah aktiviti, rancanglah apakah aktiviti yang boleh kita lakukan bersama mereka yang dikasih anak-anak kita, khususnya pastinya mereka inginkan satu aktiviti secara fizikal bersama Auda, melakukannya, membuat momen-momen ataupun kenangan-kenangan manis bersama Auda pada hari ini. Dan untuk itu Auda, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah saya akan bersama Auda besok bersama rakan tugas yang lainnya. Untuk itu Fiza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.